Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam bin Jamal. Saya bersama ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Muhammad Alif Haikal, Nazifah Umairah, Balkis, Mazni Arisha beserta saya. Kami ingin membentangkan video refleksi yang bertajuk Agama Kristian. Pertama sekali, saya ingin menerangkan tentang pengenalan agama Kristian. Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia. Kira-kiranya 2.1 bilion penganut atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi, dan sebab itu agama ini juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Penganut Kristian atau Nasrani mengikuti ajaran Jesus Christ atau kita panggil Ibrani ataupun Yehoshua. Jesus dikenali juga dengan panggilan Al-Masih. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang Jesus Christ. Jesus Christ ialah dari Nazaret, iaitu tokoh utama agama Kristian. Diasaskan oleh Jesus Christ yang dilahirkan di Bethlehem di selatan Palestin. Jesus menyebarkan ajarannya ketika berusia 30 tahun setelah mendapat wahyu daripada Tuhan. Malah dikatakan mempunyai mujizat seperti menyembuhkan penyakit, memulihkan penglihatan orang buta dan menghidupkan semua orang yang telah mati. Tambahan nama Christ pada namanya diambil daripada kata Christos bermaksud penyelamat. Bagi kaum Yahudi, Jesus dianggap sebagai penyelamat untuk membela nasib mereka. Pandangan-pandangan penganut agama Kristian terhadap Jesus kebanyakannya orang Kristian mempercayai bahawa Jesus itu ialah anak Tuhan. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang aliran dan mazhab agama Kristian. Pertama sekali ialah mazhab Roman Katolik. Gereja Roman Katolik merupakan mazhab Kristian yang terbesar di dunia. Kira-kira daripada mereka yang mengakui kuasa biskop Rom iaitu atau kita panggil Paus dalam perkara yang berkaitan dengan ajaran Kristian, Gereja Roman Katolik menganggap mereka sebagai pewaris yang sah kepada kekuasaan yang diturunkan oleh Jesus Christ kepada 12 orang pengikut hawarinya atau kita panggil sebagai apostles. Pada akhir 1990, jumlah pengikut mazhab ini telah mencecah 1 bilion lebih kurang 52% penganut Kristian atau 16% penduduk dunia. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang mazhab Ortodoks. Gereja Kristian Ortodoks Timur atau Kristian Ortodoks adalah salah satu mazhab dalam agama Kristian dan merupakan kedua terbesar di dunia selepas Gereja Katolik Rom. Terdapat 300 juta penganut agama Kristian Ortodoks di seluruh dunia dan kebanyakannya mereka tinggal di Rusia, Greece, Eropah dan Timur Tengah. Mereka juga terdapat di seluruh dunia termasuk di Jepun dan Indonesia. Dan yang terakhir sekali ialah Protestan atau kita panggil sebagai mazhab Protestan. Protestan merupakan satu cabang Kristian yang berpecah kepada Gereja Roman Katolik yang semakin cenderung kepada keduniaan dalam satu siri gerakan yang tercetus pada kurun ke-16 di Eropah yang dikenali sebagai gerakan reformasi. Anggaran untuk umat Protestan ini di dunia telah mencecah 800 juta orang. Nama agama ini berasal daripada diperkatakan dalam bahasa Inggeris iaitu protest yang bermaksud membangkang. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mazni Arisha binti Muhammad Sabli. Saya dari Seksyen 41. Saya akan menerangkan tentang kitab penganut agama Kristian. Agama Kristian mempunyai kitab mereka tersendiri yang dipanggil Alkitab atau Kitab Injil. Dalam bahasa Inggeris dipanggil Bible. Alkitab ialah kitab suci penganut agama Kristian. Alkitab dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Bahagian-bahagian tersebut dipanggil perjanjian kerana Tuhan bangsa Israel atau Yahweh membuat perjanjian. Kali pertama adalah di antara Musa dengan orang Yahudi dan kali kedua adalah di antara Jesus Christ dengan seluruh umat manusia. Bahagian utama yang pertama dipanggil Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dalam agama Kristian adalah kitab suci yang pertama dalam dua bahagian kitab suci agama Kristian. Satu lagi dipanggil Perjanjian Baru.
Perjanjian Lama berkait dengan kitab suci agama Yahudi Tanakh dengan beberapa variasi dan tambahan. Dalam agama Kristian Ortodoks, teks yang sama dikenali sebagai Septuagint yang diterjemahkan dari bahasa Greek. Perjanjian Lama dianggap kitab suci untuk kedua-dua penganut Yahudi dan Kristian. Mereka percaya Tuhan memberi inspirasi untuk manusia menulisnya. Kitab ini mengandungi buku yang berbeza dan ianya mengenai Tuhan dan orang Israel. Perjanjian Lama mempunyai 5 bahagian utama, iaitu kitab Taurat mempunyai 5 kitab, kitab sejarah mempunyai 12 kitab, kitab puisi mempunyai 5 kitab, kitab Nabi-Nabi besar mempunyai 5 kitab dan kitab Nabi-Nabi kecil mempunyai 12 kitab. Hampir semua buku Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahagian utama yang seterusnya ialah Perjanjian Baru. Perjanjian Baru terdiri daripada 27 naskah kitab yang boleh dibahagikan kepada 4 bahagian utama, iaitu kitab Berita Baik atau kitab Injil mempunyai 4 kitab, kitab sejarah mempunyai 1 kitab, kitab Surat Rasuli mempunyai 21 kitab dan kitab Wahyu mempunyai 1 kitab. Fokus tulis-tulisan Perjanjian Baru adalah pada hidup dan ajaran Yesus Kristus. Kebanyakan daripada kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani, tapi ada beberapa bahagian yang ditulis di dalam bahasa Aramnya. Hampir kesemua masyarakat Kristian mengiktirafkan kitab-kitab Perjanjian Baru sebagai sebahagian kanun penuh Alkitab. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nazifah Humaira binti Muhammad Barin. Di sini saya ingin menerangkan tentang perayaan yang disambut oleh penganut agama Kristian mempunyai 6 perayaan. Yang pertama iaitu Hari Natal atau Christmas, yang kedua Paskah atau Happy Easter Day, yang ketiga Halloween, yang keempat iaitu Hari Valentine's Day, dan yang kelima Ahad Palma atau Sunday Palma, yang terakhir iaitu Hari Kesyukuran atau Thanksgiving Day. Okey, di sini saya ingin menerangkan hari raya yang pertama iaitu Hari Christmas atau juga dikenali sebagai Hari Natal. Adalah perayaan terbesar untuk penganut agama Kristian. Disambut setiap tahun pada 25 Disember bagi memperingatkan kelahiran Yesus dari Nazareth, iaitu pengasas ajaran Kristian. Adat resam moden perayaan ini termasuklah memberi hadiah, sambutan keagamaan di gereja dan peragaan pelbagai hiasan termasuk pokok Christmas, lampu hiasan, daun mestiato, holi atau lakonan semula kelahiran Jesus Annunciation. Selain itu, Santa Claus adalah merupakan tokoh mitos terkenal yang sering dikaitkan dengan adat unsur-unsur mitologi Nordik dengan mitologi Kristian. Sementara penampilannya moden dipercayai hanya timbul pada abad ke-19. Perayaan yang seterusnya ialah Paskah atau Happy Easter Day. Di sini saya ingin menerangkan tentang perayaan Paskah. Perayaan Paskah untuk memperingatkan kebangkitan Yesus. Menurut Alkitab, Perjanjian Baru mengandungi Isa telah disalib pada hari Jumaat yang baik pada 325 era Kristian. Mengikut peruntukan mesyuarat awam, mengikios musim bunga dalam Paskah tahunan selepas hari Ahad pertama, selepas bulan penuh yang pertama. Biasanya dalam 22 Mac hingga 25 April antara mazhab majoriti Kristian memperingati. Kandungan sambutan perayaan khusus ini berbeza dari yang paling popular adalah untuk makan kiamat telur, perayaan untuk melambangkan kebangkitan dan kehidupan setiap beberapa hari di sekitar Christmas. Di sini saya ingin menerangkan perayaan yang ketiga iaitu Halloween. Halloween adalah tradisi perayaan malam pada 31 Oktober, dilakukan dengan berpakaian aneh dan berjalan dari pintu ke pintu rumah dan meminta gula-gula atau coklat dengan berkata trick or treat. Ucapan trick or treat merupakan semacam ugutan yang membawa maksud beri kami gula-gula atau kami membuat kacau. Tapi sekarang sebahagian kanak-kanak tidak lagi membuat kacau. Halloween juga biasanya dikaitkan dengan syaitan, ahli sihir, goblin dan makhluk-makhluk mitos yang menyeramkan lain dari kebudayaan barat. Halloween disambut dengan menghiasi rumah dan pusat membeli belah dengan simbol-simbol Halloween tersebut. Perayaan keempat pula iaitu Hari Valentine Day atau Happy Valentine's Day pada 14 Februari setiap tahun, yang merupakan perayaan yang melambangkan cinta
dan romantik penuh dengan persahabatan dan kebahagiaan pecinta muda mahupun pecinta sudah tua. Mereka sering memberi hadiah kepada antara satu sama lain. Sebagai contoh, pecinta memberi hadiah peringatan atau kad ucapan yang cantik dan unik dicetak dengan lambang corak cinta antara satu sama lain. Hadiah kebanyakannya dihiasi dengan kotak gula-gula berbentuk hati dan lain-lain. Perayaan yang kelima pula iaitu Ahad Palma atau Palma Sunday, juga diterjemahkan sebagai para penyembah peringatan kedatangan kemenangan Yesus Kristus ke Yerusalem. Pada hari ini, orang Kristian mengingatkan kematian korban Kristus disalib, memuji Tuhan untuk mendapat keselamatan dan menunggu dengan sabar kepada kedatangan kedua Tuhan. Banyak jemaah mengedarkan cawangan sawit ke jemaah pada minggu Ahad untuk memelihara adat. Perayaan yang terakhir iaitu Hari Kesyukuran Thanksgiving Day adalah satu perayaan penting di Amerika Syarikat sebagai suatu cuti am yang meraihkan aktiviti menuai pada Khamis keempat pada bulan November dan Kanada Isnin kedua pada bulan Oktober. Simbol utama perayaan ini ialah hidangan ayam Belanda dan pertemuan sesama keluarga. Selain itu, perayaan ini juga disambut setiap tahun di Jepun, Korea Selatan, Filipina, Laos, Liberia, Puerto Rico, Guam, Grenada dan Kepulauan Virgin. Di sini saya telah menerangkan ke-6 perayaan yang disambut oleh penganut agama Kristian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Jaiz. Saya dari Seksyen 41. Hari ini saya nak membentangkan tentang kepercayaan dan amalan-amalan penganut agama Kristian. Okey, yang pertama adalah amalan yang diamalkan oleh penganut agama Kristian, antaranya ialah pengakuan iman, yang mana ianya dibaca beramai-ramai secara berikhlas sambil berdiri di dalam upacara Sunday Praying. Ianya memberi suntikan semangat kepada penganut Kristian dalam menyebarkan dan memperluaskan dakwah mereka. Untuk amalan yang seterusnya yang terdapat di dalam agama Kristian ialah upacara sembahyang yang dilakukan secara bersendirian, namun pada hari Ahad mereka akan melakukan ibadat ini secara beramai-ramai pada setiap pagi. Namun penganut Advent hari ke-7 melaksanakannya pada hari Sabtu. Loceng digunakan oleh pihak gereja untuk memanggil mereka untuk mengerjakannya. Apabila ia dibunyikan, ia membawa masuk upacara mereka akan bermula. Menurut kepercayaan Kristian, sembahyang yang mana di dalamnya terdapat 2 syarat untuk mengerjakannya, iaitu pertama kita boleh lihat adalah dikerjakannya dengan menyebut nama Al-Masih. Yang kedua, sembahyangnya mestilah didahului oleh imam yang sempurna mengikut orang-orang Kristian. Ketiga, menurut kepercayaan mereka, puasa tidaklah diwajibkan, malah sebagai satu ibadat yang diberi pilihan saja. Mereka boleh menunaikannya jika mahu dan juga meninggalkannya. Waktu berpuasa adalah berbeza-beza mengikut puak masing-masing. Terdapat 4 jenis puak. Yang pertama adalah golongan tua, iaitu puasa besar. Yang kedua adalah puasa Petrov. Ketiga, puasa Aspenski. Dan yang keempat adalah puasa Christmas. Ibadah puasa besar dan puasa Aspenski sifatnya berat dan membawa maksud tidak boleh memakan daging dan susu dan telur. Dan terdapat hari tertentu yang hanya dibolehkan memakan roti dan air sejuk sepanjang tempoh berpuasa.
Puasa Petrov dan puasa Christmas pula dianggap tidak berat kerana terdapat hari-hari tertentu yang dibolehkan memakan ikan, telur dan sebagainya. Puasa besar berlangsung selama 40 hari sebelum penghayatan Isa dan puasa Uspensky antara 14 hingga 28 Ogos. Manakala puasa Petrov berlangsung kira-kira sebulan mulai bulan Jun hingga 12 Julai dan puasa Christmas bermula pada 28 November dan berakhir pada hari Khamis yang biasanya jatuh pada 6 dan 7 Januari. Seterusnya kita boleh lihat tanda agama yang wajib dilakukan oleh penganut Kristian. Yang pertama, pembaptisan. Ia merupakan upacara yang wajib dilakukan oleh seseorang yang baru menganut agama Kristian dan wajib dilakukan kepada bayi yang baru dilahirkan. Pembaptisan merupakan fardu yang mesti dilakukan. Sebahagian menyatakan sewaktu kecil, sebahagian lagi menyatakan pada bila-bila masa. Terdapat juga pendapat yang mengatakan ia dilakukan ketika seorang itu sakit. Pendeta memainkan peranan dan dalam upacara ini. Ianya menggunakan nama Bapa, Anak dan Ruhul Kudus. Di antara caranya ialah menyiramkan air ke kening atau direndam mana-mana anggota badannya ke dalam air. Kebiasaannya direndam ke semua anggotanya ke dalam air. Tanda agama yang kedua oleh penganut Kristian adalah santapan malam ketuhanan. Santapan malam ketuhanan ini menunjukkan kepada santapan malam Nabi Isa yang terakhir dengan murid-muridnya. Ketika Nabi Isa bahagi roti dan minuman keras di antara mereka, roti menunjukkan tubuh Al-Masih yang dipecah-pecah untuk membebaskan manusia, manakala minuman keras menunjukkan kepada darahnya yang mengalir. Kerana maksud tersebut, santapan malam ini memperingati apa yang dilakukan oleh Al-Masih pada malam Al-Masih meninggal dunia dan supaya makanan ini menjadi makanan rohani. Yang tanda agama yang terakhir adalah menyucikan salib dan memakainya. Mensucikan salib adalah satu pegangan yang diamalkan sebelum Isa disalib lagi. Apabila Isa disalib, pengajaran ini menjadi lebih kuat lagi. Lalu mereka menjadikan salib sebagai tanda peringatan kepada Isa atas pengorbanannya demi membebaskan manusia. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baki binti Azhar. Saya ingin menerangkan tentang penyebaran agama Kristian di Malaysia. Yang pertama, jika dilihat dari faktor sejarah, penyebaran agama serta agama Islam dan agama Kristian amat berbeza biarpun mempunyai asal usul kebudayaan agama Abrahamik. Penyebaran agama Kristian pula mempunyai asal usul yang berbeza yang mempunyai hubungan dengan Kristian dari Timur Tengah tiba di Malaysia pada abad ke-16, 17 dan 18. Di Malaysia, agama Kristian disebarkan melalui mubalik daripada berbagai mazhab menggunakan teks daripada benua. Mereka mengikut tafsiran sendiri. Seterusnya, agama Kristian ekoran daripada pemisahan dari kesinambungan kuasa Rom dan kebangkitan pergerakan Protestan. Telah menggunakan pakai sistem liberal dan kebebasan dalam pengolahan teks dalam bahasa dan konteks setempat. Ia dilakukan tanpa penyeragaman dan tanpa kawalan dan penguatkuasaan. Maka lahirlah
pelbagai kemulut pengayaan bahasa serta penggunaan istilah serta perkataan yang mempunyai maksud tersendiri secara organik. Perkara ini juga telah terjadi kerana pihak gereja telah hilang kawalan dan terpaksa bertanding dalam proses dakwah dengan mazhab lain. Mereka mulalah mencari cara baru melalui eksploitasi pelbagai integrasi fahaman setempat. Malah, penyebaran agama Kristian ini telah menjadi sejarah kontroversi di pelbagai tempat. Kesimpulannya, kita seharusnya memahami dan memberi ruang kepada setiap individu yang untuk menganut agama masing-masing. Walaupun setiap sumber dan pendapat mereka memberi maksud yang berbeza, mereka semua tidak lari daripada maksud yang sebenar, iaitu agama merupakan sesuatu kepercayaan yang dipercayai mengamalkan secara berkumpulan demi kewujudan sejenis kuasa dan yang luar biasa, dan ini semua mewujudkan rasa kekitaan dari golongan masing-masing. Jadi kita haruslah menghormati setiap agama masing-masing.